这个忍气含怒，看起来4个字很简单，做起来很难呢。在我预备的时候更觉得难，不容易，我做不到。但是这是目标，这是神给我们的目标，应该这样子。是人气喊怒ya. Oke, saya pakai bahasa Indonesia ya. Kasih tahu bahwa semester sekarang ini sudah masuk ke kelas pelajaran keempat. Tapi untuk idiomnya ini adalah idiom yang pertama ya. Renci hanu, 4 huruf. Yang artinya meredamkan amarah. Sebelum masuk, saya mau terangkan bahwa saya bukan mengkhotbahkan, ya, saya bukan khotbah. Saya mau menerangkan idiom ini dengan arti yang di dalam Mandarin, tapi tidak lepas dari pelajaran di Alkitab. Saya tidak mau keluar dari Alkitab, tetap Alkitab. Jadi kita banyak ambil ayat-ayat untuk mendukung, menerangkan apa yang Tuhan mau bicarakan. Renci hanu. Kelihatannya 4 huruf ini mudah ya, 4 huruf doang. Tapi dikerjakannya susah sekali. Apalagi saya sedang lagi menyiapkan ini. Waduh, berasa tambah susah. Saya juga tidak bisa menjalankannya. Tapi ini adalah pokok utama yang Tuhan minta. Kita akan menuju ke sana. Ya, kita belajar ke sana. Kalau enggak, kita enggak ngapain kita kumpul. Justru kita kumpul untuk sama-sama belajar untuk lebih baik besok, lebih baik besok, lebih baik supaya lebih dekat sama seperti Tuhan. Ini ya. OK。这个标题上在前面就是已经有写了，以妄人怒气全发，智慧人忍气含怒呀，这里就已经有了呀。画面上，让我们来看这个从哪里来的呀，或者先解释这个是什么意思呀。Kita lihat dulu artinya apa ya。忍气含怒，在我的角色面对问题的时候，面对问题时，先要处理好情绪，后再处理面对的事情。这个忍气含怒，这样子的话，表示我们生气可以吗？不知不觉在这个话中就知道，我们生气是可以的，但是要面对问题的时候，先要处理好自己的情绪，再处理面对的事情，就会比较好。OK， pakai bahasa Indonesia ya. Renci hanu artinya saat menghadapi suatu masalah, atasi dulu emosi Anda, baru atasi hal-hal yang Anda hadapi. Dari kata-kata ini sudah ketahuan bahwa orang marah boleh nggak? Boleh. Tidak bisa dihindarkan. Tapi, ada tapinya, saat menghadapi suatu masalah, atasi dulu emosi. Emosi Anda tuh harus dikontrol dulu, baru atasi hal yang Anda hadapi. Itu cara kita mau marah. Ya. Lihat lagi, kita lihat. 再接下去我们看。如果我讲得太快，等下我们提问的时候，我们再讲一次，再问一次，可以的。OK， 好吗？ Kalau saya terlalu cepat ngomongnya, nanti saat lagi selesai akan kita mau ulang, boleh. Saya akan bersedia mengulang ya. Nah, ini这个忍气含怒是从它的出处是从哪里呢？是从箴言29章11节，他那边讲，愚妄人怒气全发，智慧人忍气含怒。在这里就可以看到了，神告诉我们说，
要忍气含怒，要不然你就不是智慧人，是吗？另外一个角度来讲，表示你如果不能够忍气含怒，表示你是愚妄人，因为愚妄人是怒气全发呀，照作我们的情绪、我们的心情全部发出去。如果智慧的人呢，不会的，他会忍气含怒，往往我们很难做到，所以好在我们有神。Ya, kita bahasa Indonesia. Kutipan ini dari Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredamkannya. Ya, dari perkataan ini dengan lain kata artinya kalau orang yang marah melampiaskan seluruh amarahnya itu bodoh, ya. Kalau bukan orang pintar lagi, orang bijak. Kalau orang bijak enggak, gitu. Orang bijak tidak begitu. Orang bijak meredamkannya dulu, ya kan? Nah, berarti kita kalau tidak bisa meredamkan, kita orang bebal, ya. Dengan kata lain begitu, ya. Oke, 好，我们接下去再看忍气含怒。哎，怎么这样快？忍气含怒，神要我们成为聪明人，不要做愚妄人呀。神要我们成为聪明人，不要做愚妄人，所以会有这个成语。因为神希望我们成为每一个他的子女都成为一个聪明人，不要做愚妄人啊。箴言14章17节，轻易发怒的行事愚妄，势利诡计的被人恨恶。还有箴言14章29节，不轻易发怒的大有聪明，心情暴躁的大显愚妄啊，是吗？从这些几节的经文告诉我们，神要我们，希望我们每一个他的子女都要成为一个聪明的，不要做愚妄的，因为轻易发怒的行事一定是愚妄，势利诡计的被人恨恶。更何况他的意思是，如果你已经发怒了，行事已经遗忘了，还要施计诡计的话，哇，被人恨恶，那个是很恶的呀。还有箴言14章的29节说，不轻易发怒的，就是聪明，大有聪明啊，聪明。心情暴躁的，哇，大显愚妄。变成我们看到心情暴躁，当我们心情暴躁的时候，我们记得那个是显出我们自己的愚妄，是吧？我们很愚妄了，没有聪明了，我们就会克制一下。希望这个是经节可以让我们一点一点的能够向到这个目标，神要的目标。生气可以吗？可以。生气他说却不要犯罪，你要生气啊，犯罪不要犯罪。就像刚才箴言14章17节，轻易发怒的，行事愚妄，势利诡计的。那当你发怒，你愚妄了，你已经看不清了，你就势利的诡计的，那个就是犯罪了，所以很危险。OK， 我们用英语文来看。Tuhan menginginkan kita menjadi orang bijak, jangan jadi orang bebal, ya. 忍气含怒，记得自己。Tuhan mau ingatkan kita menjadi orang bijak, karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi orang yang bebal. Jadi dia ingin kita menjadi orang bijak. Kita bisa lihat dari Amsal 14:17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi yang bijaksana
bersabar. Ya, dari situ kita bisa lihat ya, jangan lekas naik darah. Saya juga suka, tapi sudah tahu idiom ini. Ingat kalau lagi naik darah, emosi, ingat 4 huruf ini. Karena itu kelakuan yang bodoh. Kita tidak berasa karena kita sudah emosi naik darah. Tapi orang bisa lihat itu bodoh. Orang bijak itu akan bersabar. Ya, oke. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi yang cepat marah membesarkan kebodohan. Aduh, kita tiap hari membesarkan kebodohan, jangan buang, ya kan? Jadi kita belajar sabar besar pengertiannya, cepat marah itu membesarkan. Ya, jangan kalau gitu ya, kita ingat. Jadi 4 huruf ini mengingatkan kita, emosi kita kontrol, ya. Boleh marah nggak? Boleh. Ya, Tuhan ada kasih ayatnya. Nah, Tuhan juga tidak bilang sampai bikin kita nggak bisa jalan. Bisa. Ya, oke. Yuk kita lihat. 忍气含怒，随意发怒是罪人的本能。忍气含怒却是圣经的本领，所以圣经教导我们生气且不犯罪。这个在哪里可以看到这个圣经？这个经文在以弗所书4章26、27节，生气且不要犯罪，不可喊怒到日落，也不可给魔鬼留地步。哇，原来我们喊怒的时候，我们不喊怒，我们不忍气，我们生气，我们发怒，把我们的情绪全部发出来，那个时候是给魔鬼留地步。哇，好可怕哦！我们留给他，为什么我们要留给他？我们要把他赶到远远的，赶到远远的，不要靠近我。现在让他给地步，留地步给他。哇，不要了！当我准备这个的时候，哇，原来这么危险。那个魔鬼就马上一个脚就踏进来了。啊 OK， 变成生气却不要犯罪，何况生气像刚才的，马上我们设立了诡计，哇，那就犯罪了。不要犯罪，不可喊怒到日落呀，也不可以留给魔鬼留地步。Oke, bahasa Indonesia. Marah itu boleh nggak? Marah. Sesuka hati adalah naluri alami orang. Ya, itu nalurinya biasa. Ya. Dan ya, itu sih. Itu kalau marah itu sesuka hati adalah naluri alami orang berdosa. Biasa, kita orang berdosa. Biasa itu. Tetapi meredamkan amarah adalah keterampilan Alkitabiah. Nah, kita akan sudah jadi anak Tuhan ya. Kita harus memakai keterampilan Alkitabiah. Ya, naluri kita yang orang berdosa jangan dipakai. Ya, dari mana kita lihat? Lihat di Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, mengerikan. Ya, saat saya sediakan benar mengerikan. Tidak terasa bahwa marah itu kalau kita tidak meredamkan, itu kita berarti memberikan iblis kesempatan. Kaki iblis langsung masuk ke tempat kita. Waduh, kita jauh-jauhin malah dia dikasih kesempatan dia masuk. Ya. Mudah-mudahan berguna ya. Ini hari punya idiom bagi saya sendiri juga. Ya. Berarti apabila kamu marah, jangan kamu berdosa ke satu dulu. Karena
Sekali marah kita langsung mengeluarkan ide kita begini, kita harus begini. Nah, itu jangan sampai berdosa. Terus janganlah matahari terbenam sebelum padam. Jadi harus kan padamkan sebelum matahari terbenam. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis karena itu kesempatan buat iblis. Ya, mengerikan sekali. Oke. 好，我们接下去看箴言22章24到25节。好生气的人不可与他结，暴怒的人不可与他来往。恐怕你效法他的行为，自己就陷在网络里。呀，这个音是好生气呀，像suka呀，好生气的人不可与他结。这样的不要跟他结话，如果我们会没有朋友啊。如果时常生气，人家会走得远远的。何况暴怒的人，哇，不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网络里。为什么这么讲？我们可以比喻一个比方，一个人他全身香喷喷的，我们靠近他的时候，我们也有香味，但是他全身都是臭臭的，我们靠近他，我们也会有沾到他的臭味。是吧？这个就是所以箴言说，好生气的人不可以他结，暴怒的人不可以他来往。恐怕你效法他的行为，因为你每天跟他在一起，你就会效法，自己就陷在网络里。哇，可怕啊！Kita bahasa Indonesianya ya. Amsal 22, 24, 25. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Janganlah bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, kenapa ya Alkitab Amsal tulis begini? Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Kita kalau lekas gusar nggak ada teman, temannya bohong, punya semua, bukan teman yang benar. Bergaul juga jangan sama orang yang pemarah, supaya engkau jadi tidak biasa dan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Jadi jangan terikut dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, tadi lo contohin orang yang pakai sekujur badannya parfum wangi, kita kalau deket kita juga ketempel wanginya, tapi dia kalau badannya semua bau sampah atau bau, kita setidak-tidaknya kalau deket-deket nanti ketempel baunya ya. Nah, ini makanya Amsal 22 ya kasih contoh seperti gitu. 接下去箴言16章32节。不轻易发怒的胜过勇士，自负以心的强如渠成。Ini banyak idiom ya. 不轻易发怒的胜过勇士，自负以心的强如渠成。呀，我们好。以前打仗是总是取他的一个城市，一个一个的城市跟他去拿呀，就像我们圣经里面也有怎样子去攻那个城市，所以在这里说不要轻易发怒，你不轻易发怒的胜过那个勇士。哇呀，自负以心的呀。强如渠成，seperti 好像拿了一个城市一样，不必打仗就已经拿到一个城市一样。所以这个忍气含怒，它的意义在里面，可以你在读的话，你会知道含作怒
人做去，可以如打仗，可以拿到一个城市，可以打赢啊。Oke. Indonesianya Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Ya, jadi di sini bilang orang yang sabar itu lebih hebat dari pahlawan. Dan orang yang bisa menguasakan diri seperti orang yang bisa merebut kota. Zaman dulu kan kalau perang kan ambil satu kota itu namanya menang. Ambil lagi satu kota kayak di Alkitab kan di Jericho ya, ngambil satu kota. Ini kalau bisa menguasai diri nggak usah perang. Ya, bisa melebihi orang yang bisa merebut kota, nggak usah perang. Bisa ambil tuh kota. Coba untungnya. Ya, ini untungnya. Oke, 我们接下去。现在让我们来看如何去我们控制我们的情绪。雅各书1章19到20节，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的义。呀，他说呀，雅各书那边写作，他说：“劝我们亲爱的弟兄们，这是你们都所知道的，你们个人要快快的听，快快听什么？听神的道，要快快听好的，快听对神有益的事情，我们要快快的听起来，慢慢的说。要如果生气，你看到不如意的，慢慢的动怒，慢慢的说。你看到哇，这个比方有人跟你argue，跟你争神的道理，不要去跟他争。我们听起来好的，我们自己听起来。如果要跟他解释，慢慢的说，慢慢的动怒，也不是说一直他说的是，我也是说是，也是跟多少次。他讲魔鬼是对的，也是对，不是这样子。慢慢的说，慢慢的动怒，我告诉他我不跟魔鬼妥协，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的义。呀，这里雅各书里面的意思是这样子，变成我们在做事的时候，我们赶快的听起来好的神的话。如果要跟人家，不要争，慢慢的说。你所知道的神的话是这样子的，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的义呀，不会成就的。所以你的怒气没有帮助到什么东西，没有益处的意思，好吗 ？Oke, kita lihat Indonesianya. Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudari yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, sini ya kasih tahu di Yakobus, ingatkan saudara kita ya, bilangin saudara-saudari, seperti yang kukasihi, ingatlah ini nih, ingat. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Ya, mendengar yang baik. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Kalau ada komen, rasanya ada komen dalam. Lambat, pikir dulu kata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kalau misalkan ada orang argue, gini, jangan marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, sebab kita marah.
Bisa nggak mengerjakan kebenaran Allah? Enggak. Kebenaran Allah ya benar ya benar sudah. Ya, oke. 接下去诗篇37章8节，诗篇37章8节，当止住怒气，理去愤怒，不要心怀不平，以致作恶。呀，这个很重要。除了忍气含怒，神还要我们再进一步，再踏前一步。除了你忍气含怒，不要把怒气、恨生在心里。当止住怒气，就是你把忍气含怒了，止住了你的怒气，你已经可以 control 了，你已经可以控制你的怒气了。理去愤怒了，你没有再发怒了，但是不要心怀不平这个再踏一步前面，以致作恶。神要求我们再进一步，不是只有不生气，只是忍气，只是含怒，把他怒气平息下来。但是他说不要心怀不平，以致作恶。神怕我们心怀不平，不甘心，变成作恶，变成我下次要怎样子你就出来了，你的主意，以致作恶另一个更高的境界了。神要我们再进一个境界。Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, kalau bahasa Indonesia sederhana sekali ya ngomongannya, kayaknya susah biasa aja ya. Tapi di sini sebenarnya dalam sekali ya. Dia bilang Tuhan tuh inginkan kita bukannya meredamkan amarah aja sampai di situ. Bukan untuk tinggalkan panas hati aja, nggak marah. Bukan di situ, tapi dia mau kita naik ke satu tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu jangan merasa dalamnya, wah nggak adil, saya kagak kangguan, kagak rela. Jadi bikin ide-ide kita yang membawa kejahatan. Jadi jangan marah, jangan panas hati, tapi jangan tidak rela, Xinghuai Puping, tidak rela. Aku rasanya kok tidak adil buat saya. Wah, itu ya. Dia minta kita tingkat ke satu tingkat yang lebih tinggi lagi supaya kita jangan sampai membawa kejahatan. Ya. Jadi keluar ide kita yang neko-neko yang nggak bagus, nggak baik, itu akan membawa kita ke kejahatan. Ya, oke. Tidak mudah ya, tapi kita belajar terus. OK，我们再看今天的经文非常多，箴言是9章11节，人有见识就不轻易发怒，宽怒人的过失便是自己的荣耀。人有见识就不轻易发怒，宽怒人的过失便是自己的荣耀。哇，我要的自己的荣耀哦，我要哦，每个人都想要得到荣耀，所以他说人有见识就不轻易发怒，宽怒人的过失，这个是一个非常好的行为，我们学。当你一天能够宽怒人的过失，是心很平静的，心很快乐。OK， 然后箴言是29章22节，好气的人挑起事端，暴怒的人多多犯罪呀。他说很喜欢好气的人就总是挑起事端哦，
唯恐天下不乱，人家说的呀，就是哇，希望这个事情啊，这个怎么样子哇，吵起来啊，暴怒的人多多犯罪，暴怒的一定会犯罪。他一直提醒我们，神一直提醒我们，希望他的子女，我们呢，大家都会不要做遗忘人。OK，好。Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, enak ya, kita ingin sekali ya dipuji oleh Tuhan ya. Ini dipuji siapa? Puji oleh Tuhan. Dapat kemuliaan, ya kan? Akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji tuh untuk memaafkan pelanggaran. Kalau Mandarin terang jelas sekali ya, kalau kita bisa memaafkan orang itu akan dipuji. Ya, memaafkan ya pelanggaran. Jadi karena memaafkan pelanggaran ya, siapa yang bersalah sama kita biarpun mungkin jangan-jangan orang itu tidak bersalah tapi kita rasa dia salah, biar kita maafkan. Kita kalau bisa maafkan orang yang kita rasanya salah, dia salah, kita maafkan, tuh hatinya lega. Itu pun disukai oleh Tuhan. Mari kita lihat Amsal 29:22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Ya, si pemarah tuh, orang yang cepat marah tuh selalu menimbulkan pertengkaran. Ayo, ini marah ya. Jadi menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak melanggar pelanggarannya. Orang kalau cepat gusar dia karena belum tenang, belum kepikir. Jadi dia selalu berbuat ya salah ya. Pelanggarannya jadi banyak ya. Oke, Tuhan liatin terus aja, kasihin ayat-ayat ke kita banyak ya di Alkitab. Ini begitu banyak untuk kita jangan jadi orang yang bebal. Oke, kita lihat Tuhan bagaimana marah. Satu contoh kita lihat ya, 诗篇34第5节，因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。呀，他的怒气，我们看神是怎么样子生气呢？神会生气吗？会。但是他怎么生气？他的怒气不过是转眼之间。转眼之间，这个也是成语。转眼表示我们一眨眼睛，是啊，转眼mata kita 眼睛一眨，转眼之间就是很快的，不会很久。但是他的恩典乃是一生之久呀。人生叫我们如果生气，对某个人生气，但记得对他的爱心要更久更久。你跟他生气多久，你要多过他几百倍的爱他呀。因为神是这样子的，我们要学啊，我们做不到，但是一天比一天去做，一天比一天的加。他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。我们做不到一生，但是我们做的尽量再加，再加，再加，再加。Okay. Mazmur 30 ayat 6, kita lihat Tuhan bagaimana marah. Kita belajar bagaimana caranya. Sebab sesaat saja ia murka. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Ya, dia marahnya seperti gitu. Allah kita lihat. Dia sesaat saja. Sesaat itu seperti sekejap mata saja ia murka. Dia marahnya sebentar. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Terus murah hati. Jadi kita belajar. Kita tidak bisa seumur hidup untuk memurah hati kepada orang yang kita pernah marahi. Tapi kita usahakan, kita kalau marah, jangan sebentar. Sudah lewat, setelah itu kita berikan kasih terus-menerus. Biar Tuhan kuatkan kita. Kita tidak kuat. Tuhan, kita tidak kuat. Kita tidak ada apa-apanya. Biar Tuhan yang kita doa ya pada Tuhan. Mari kita dengar
satu pujian